Selamat sejahtera, nama saya Michelle Alexandra James, nomor matriks BE 241110132. Kumpulan kami akan membentangkan soalan 15 yaitu isu implikasi teknologi kecerdasan buatan. Sebagai pengenalan, teknologi memainkan peranan dalam membentuk kehidupan manusia pada masa kini. Antara kemajuan teknologi yang paling ketara ialah teknologi kecerdasan buatan ataupun AI, merujuk kepada satu kajian melibatkan keupayaan sistem komputer untuk menjalankan tugas-tugas yang lazimnya memerlukan kebijaksanaan manusia, seperti membuat keputusan, mengenali pertuturan, menterjemah bahasa, dan memahami corak tingkah laku. AI terdiri daripada 4 kategori, yaitu sistem yang boleh berfikir seperti manusia, berkelakuan seperti manusia, berfikir secara rasional, dan berkelakuan secara rasional. Teknologi ini telah berkembang secara pesat dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang komunikasi. Komunikasi ialah proses penyampaian maklumat antara individu atau kumpulan, sama ada secara lisan, bukan lisan, atau melalui media digital. Teknologi AI telah mempengaruhi cara manusia berkomunikasi. Sebagai contoh, chatbot yang mensimulasikan perbualan manusia melalui interaksi teks dan suara. Walau bagaimanapun, perkembangan pesat AI ini turut menimbulkan persoalan penting berkaitan dengan impaknya terhadap budaya dan nilai-nilai masyarakat. Dengan itu, pembentangan ini akan meneliti konsep kecerdasan buatan dan hubungannya dengan komunikasi. Kajian ini dijalankan bagi mencapai objektif utama. Objektif kajian yang pertama adalah menjelaskan konsep kecerdasan buatan serta menguraikan hubungan dengan bidang komunikasi dalam konteks global dan tempatan. Objektif yang kedua, mengenal pasti dan menguraikan kebaikan teknologi AI terhadap komunikasi dan budaya masyarakat, khususnya dari segi peningkatan kecakapan komunikasi dan kemudahan penghubungan antara budaya. Ketiga, menganalisis keburukan dan cabaran yang timbul akibat penggunaan teknologi AI terhadap komunikasi dan budaya, termasuk penghakisan nilai budaya dan ancaman terhadap interaksi sosial tradisional. Yang keempat adalah menganalisis keburukan dan cabaran yang timbul akibat penggunaan teknologi AI terhadap komunikasi dan budaya, termasuk penghakisan nilai budaya dan ancaman terhadap interaksi sosial tradisional. Seterusnya, bagi metodologi kajian, bagi tujuan kajian ini, pendekatan tinjauan literatur telah digunakan sebagai kaedah utama untuk pengumpulan data dan juga menganalisis data. Kaedah ini melibatkan pengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber sekunder yang berkaitan dengan topik-topik kecerdasan buatan AI dalam komunikasi dan budaya masyarakat. Pertama sekali, sumber data, maklumat yang diperoleh daripada bahan-bahan seperti jurnal, artikel, tempatan dan antarabangsa, artikel buku ilmiah berkaitan AI dan komunikasi, artikel daripada laman web rasmi dan berautoriti, serta kertas kerja dan laporan penyelidikan yang diterbitkan daripada sumber berita dan laporan media terkini. Sumber-sumber ini telah dipilih berdasarkan kebolehpercayaan serta kesahihan akademik dan kesesuaian dalam objektif kajian yang kami pilih. Seterusnya adalah kaedah analisis, di mana setiap bahan bacaan telah dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan, yang mana kandungan-kandungan tersebut dibandingkan dan telah disusun mengikut tema utama kajian, iaitu konsep AI dan hubungannya dengan komunikasi, kebaikan AI terhadap komunikasi, serta keburukan AI terhadap komunikasi dan budaya. Dan analisis ini turut mengambil kira konteks tempatan, iaitu Malaysia, serta contoh-contoh antarabangsa untuk memberi perspektif yang lebih menyeluruh terhadap tajuk kajian yang kami pilih. Dan ketiga ialah kekuatan kaedah tinjauan literatur, di mana pendekatan ini telah membolehkan kajian dilakukan secara menyeluruh tanpa memerlukan kerja lapangan, dan ini juga telah memberi gambaran luas tentang pandangan, hasil kajian dan teori sedia ada yang boleh dijadikan sebagai asas kukuh untuk membuat penilaian dan rumusan.
Assalamualaikum, nama saya Zilman Ihtisham bin Muhammad Ramsil, nomor metrik BA 244 Oke, seterusnya saya akan membentangkan hasil dapatan kajian kami yang pertama, yaitu konsep kecerdasan buatan dan hubungan dengan komunikasi. Oke, kita beralih kepada konsep dahulu, konsep kecerdasan buatan ataupun AI, artificial intelligence. Oke, konsepnya kita beralih kepada AI dulu. Ia merupakan satu keupayaan mesin menjalankan tugasan yang memerlukan kebijaksanaan manusia. Apa-apa sahaja yang memerlukan kebijaksanaan manusia, maupun dalam bidang perindustrian, perniagaan, pendidikan sekalipun. Dia merangkumi hal seperti membuat keputusan, menyelesaikan masalah, memahami bahasa, dan memproses maklumat. Jadi AI ini hampir serupa seperti manusia yang dia mampu membuat apa saja yang melibatkan kebijaksanaan manusia, apa saja dalam bidang macam yang saya nyatakan tadi. Oke, seterusnya AI ini jenis yang dia satu teknologi di mana dia belajar sendiri dan menyelesaikan diri sendiri melalui data dan pengalaman yang dia perolehi dalam sistemnya. Lepas itu AI ini dibina melalui algoritma kompleks. Algoritma kompleks ini dia tidak sama seperti mesin lain, di mana mesin lain diprogramkan untuk satu arahan antar satu atau sedikit saja arahan. Seperti contoh kalau mesin basuh, bila kita tekan untuk cuci baju, dia akan cuci baju. Dia tidak sama seperti AI. AI apa dia sambil dipertanyakan, dia sambil belajar, misalnya sendiri dari soalan-soalan yang diberikan oleh kita. Apa sahaja dia menyesuaikan diri ikut keadaan tertentu. Dia mampu berpikir hampir sama seperti manusia. Oke, hubungan artificial intelligence ini terhadap komunikasi. Komunikasi, kita merujuk kepada komunikasi dahulu. Komunikasi ini ialah satu bentuk penyampaian maklumat antara individu ke individu ataupun kumpulan dengan kumpulan yang lain. Oke, dengan wujudnya AI ini, dia telah mengubah cara interaksi manusia, seperti mempercepatkan dan memudahkan proses komunikasi, mengubah cara maklumat disampaikan, ditafsir dan diterima, wujudnya komunikasi otomatis dan berasaskan sistem pintar. Apa yang saya boleh terangkan di sini, AI ini kenapa dia boleh mengubah cara interaksi manusia, seperti kalau dalam bidang perniagaan, dalam customer service, ada beberapa syarikat yang dorang menggunakan AI ini untuk menjawab keluhan customer, seperti apa saja pertanyaan customer, dorang gunakan AI ini untuk jawab soalan customer. Itulah antaranya salah satunya. Seperti kalau dalam pendidikan pula, kita sendiri belajar apa saja benda yang kita tidak tahu, apa saja contoh kalau perkataan first time kita dengar, ataupun benda yang kita first time dengar, ataupun tentang berita, kita boleh minta pendapat AI itu sendiri. Jadi penyampaian maklumat itu sudah berbeza. Dalam WhatsApp pun tak silap ada sudah AI sendiri yang kita boleh gunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kita. Oke, antara contoh AI yang tidak asing untuk kita sebagai pelajar, ChatGPT, Gemini, Copilot. Itu yang antara yang paling famous antara golongan mahasiswa. Oke, itu saya sekian, terima kasih. Saya, Jaron Lijairis, akan membentangkan tentang aplikasi kecerdasan buatan atau AI dalam rangkaian komunikasi, serta bagaimana ia mengubah cara kita berinteraksi, menyampaikan maklumat, dan memahami dunia sosial modern. AI merujuk kepada keupayaan sistem komputer untuk melaksanakan tugasan yang sebelum ini memerlukan pemikiran manusia, seperti pembelajaran, penaklukan, dan penyelesaian masalah. Dalam bidang komunikasi, AI tidak lagi berfungsi sekadar sebagai alat teknologi. Ia kini menjadi agen aktif yang mempengaruhi kandungan, emosi, dan konteks komunikasi itu sendiri. Dengan kata lain, AI bukan sahaja menjadi perantara, malah turut
menentukan bagaimana maklumat diantar, diterima, dan ditafsir oleh manusia. Peranan ini semakin meluas apabila komunikasi berlaku dalam talian dan secara otomatis. Salah satu aplikasi paling ketara ialah dalam sektor pendidikan. Platform pembelajaran adaptif berasaskan AI membolehkan kandungan disesuaikan secara otomatis mengikut corak pembelajaran pelajar. Ini menjadikan komunikasi antara pelajar dan sistem lebih berkesan dan responsif. Maklum balas boleh diperoleh dalam masa sebenar dan pembelajaran menjadi lebih bersifat pribadi. Namun, penggunaan AI secara meluas juga menimbulkan persoalan tentang peranan guru. Apabila mesin mengambil ahli aspek pengajaran, adakah nilai kemanusiaan seperti empati dan bimbingan emosi akan terpinggir? Ini menuntut keseimbangan antara kecekapan teknologi dan hubungan manusia. Seterusnya, AI turut memainkan peranan penting dalam merapatkan jurang bahasa. Teknologi seperti Google Translate dan Microsoft Translator membolehkan komunikasi antara individu yang berlainan latar belakang bahasa berlaku dengan lebih mudah. Ini sangat berguna dalam konteks global seperti pendidikan antara bangsa, perniagaan, dan diplomasi. Walau bagaimanapun, cabaran utama ialah ketidakupayaan AI untuk menangkap nuansa budaya dan maksud tersirat dalam suatu bahasa. Terjemahan literal kadangkala membawa kepada salah faham, terutama dalam situasi yang memerlukan kepekaan budaya dan konteks sosial yang mendalam. Oleh itu, penggunaan AI dalam komunikasi lintas budaya masih memerlukan pemantauan dan penilaian manusia. Dalam bidang media sosial, AI digunakan untuk menentukan kandungan yang dipaparkan kepada pengguna. Algoritma seperti platform TikTok, YouTube, dan Instagram akan menganalisis sejarah tontonan, minat, dan interaksi pengguna untuk memperbandingkan pengalaman mereka. Ini meningkatkan penglibatan pengguna, namun turut membawa risiko kewujudan gelembung maklumat. Dalam keadaan ini, seseorang hanya terdedah kepada pandangan yang selari dengan kepercayaannya sendiri, sekaligus menghadapkan dialog kritikal dan mewujudkan polarisasi dalam masyarakat. Kesan jangka panjangnya boleh memberi implikasi terhadap perpaduan sosial dan kesepahaman bersama. Akhir sekali, hubungan antara AI dan komunikasi perlu juga dilihat dari sudut etika dan keselamatan. Teknologi seperti deepfake membolehkan penciptaan video atau audio yang palsu kelihatan sahih. Ini boleh digunakan untuk menyebarkan maklumat palsu, memfitnah, atau memanipulasi pandangan awam. Tambahan pula, sistem AI memerlukan sejumlah besar data pribadi untuk berfungsi dengan tepat. Kebergantungan ini menimbulkan kebimbangan terhadap privasi dan kemungkinan eksploitasi maklumat untuk tujuan komersial atau politik. Kesadaran terhadap isu ini amat penting agar penggunaan AI dapat dikawal secara bertanggung jawab. Secara keseluruhannya, AI telah menjadi elemen penting yang membentuk semula landscape komunikasi. Masyarakat perlu bukan sahaja memahami potensi teknologinya, tetapi juga menyadari batasan dan implikasi yang dibawanya. Hanya dengan pendekatan yang seimbang antara inovasi dan nilai kemanusiaan, kita dapat memastikan teknologi ini dimanfaatkan dengan beretika dan berkesan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan tajuk berkenaan dengan kebaikan teknologi AI terhadap komunikasi dan budaya masyarakat. AI bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga ejen yang mampu membentuk cara kita berkomunikasi dan menghargai budaya dalam dunia yang semakin global. Pertama sekali, AI memainkan peranan penting dalam memudahkan komunikasi antara budaya. Contohnya, dengan adanya penterjemahan automatik iaitu chatbot berbilang bahasa dan pembantu maya, individu daripada latar belakang budaya yang berbeza boleh berinteraksi dengan lebih lancar. Dan ini bukan sahaja menjimatkan masa tetapi malah membantu merapatkan jurang bahasa serta meningkatkan kefahaman antara komuniti global. Seperti yang telah diperkatakan oleh Putri 2024, di mana teknologi AI dapat mengatasi halangan komunikasi budaya dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif. Seterusnya, AI juga digunakan dalam pemeliharaan dan pengembangan budaya tradisional. Sebagai contoh, teknologi pengecaman suara dan pemprosesan bahasa semula jadi membolehkan dokumentasi terhadap cerita rakyat, puisi tradisional serta muzik etnik yang makin lenyap tanpa usaha moden.
dan ini dapat dibuktikan melalui kajian Zen 2025 yang telah mengatakan bahawa AI telah digunakan dalam pelbagai industri budaya untuk mendigitalkan dan menghidupkan semula warisan budaya, dan ini membolehkan generasi muda menghargai budaya dan dalam bentuk yang lebih menarik dan relevan. Akhir sekali, AI juga menyumbang kepada pengukuhan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Sebagai contoh, aplikasi AI seperti penterjemahan automatik dan sistem latihan tata bahasa telah membantu pelajar untuk mempelajari bahasa dengan lebih berkesan. Dan ini dapat dibuktikan melalui kajian Nur Zuhidayah 2019 mengatakan bahawa penggunaan AI dalam pembelajaran bahasa Melayu dapat meningkatkan motivasi pelajar dan memastikan warisan linguistik ini terus berkembang, dan ini juga memberi peluang untuk pendidikan bahasa yang lebih dipribadikan dan interaktif. Sebagai kesimpulannya, AI memainkan peranan besar dalam memperkukuhkan komunikasi rentas budaya dan memelihara warisan tradisional serta memperkasa bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Walaupun terdapat cabaran seperti isu etika dan bias terhadap budaya, potensi AI dalam memperkayakan komunikasi. Sebagai kesimpulannya, AI memainkan peranan yang sangat besar dalam memperkukuhkan komunikasi rentas budaya, memelihara warisan tradisional dan juga memperkasa bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Dan walaupun terdapat cabaran yang seperti isu etika dan bias terhadap budaya, potensi AI dalam memperkayakan komunikasi dan budaya masyarakat tidak dapat dinafikan. Salam sejahtera, nama saya Grace Chong Yong Ling. Hari ini saya akan membentangkan tentang kebaikan teknologi AI terhadap komunikasi dan budaya masyarakat. Selain daripada kawan saya yang telah membentangkan tadi, terdapat juga kebaikan yang lain, yaitu dari segi pendidikan, di mana masyarakat boleh mempelajari bahasa melalui platform Duolingo, yaitu merupakan aplikasi yang diterima oleh khalayak ramai. Mereka boleh mempelajari sesuatu bahasa dari platform tersebut. Dan dari platform tersebut mereka dapat mempelajari pembelajaran yang lebih teratur mengikut masa yang telah ditetapkan melalui aplikasi tersebut. Selain itu, kebaikan seterusnya yang dapat disumbangkan dalam teknologi AI kepada komunikasi dan budaya masyarakat adalah dari segi meningkatkan integrasi pembelajaran manusia dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh, melalui pendidikan formal, interaksi formal dan pengalaman yang mendalam, dia dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nuansa bahasa Melayu. Dalam arti kata lain, nuansa bahasa Melayu ini merupakan perbezaan yang halus terhadap maksud dan emosi perasaan dalam bahasa Melayu. Dan ini aplikasi penterjemahan ini dapat memainkan peranan yang lagi penting dalam mengatasi halangan bahasa dengan menyediakan terjemahan yang lebih tepat. Selain itu, kebaikan yang
Seterusnya yaitu dapat mengekalkan kesinambungan dalam roda kehidupan. Sebagai contoh, teknologi yang digunakan dalam proses pendidikan secara dalam talian, di mana pada tahun 2019 terdapat dunia dilanda dengan sesuatu virus yaitu COVID-19, dan perkembangan teknologi AI ini dapat digunakan dalam proses pendidikan secara dalam talian, khususnya kepada pelajar. Dan melalui e-pembelajaran ini dapat menyambungkan antara pelajar dan pensyarah yang dijadikan sebagai medium komunikasi dalam sistem pembelajaran. Dan contoh yang ada yaitu seperti aplikasi Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan sebagainya. Dan hal ini dapat memudahkan seluruh masyarakat untuk berkomunikasi melalui teknologi AI tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Salam sejahtera, hari ini saya akan membentangkan keburukan teknologi kecerdasan buatan terhadap komunikasi dan budaya masyarakat. Antara keburukan yang pertama adalah menyebabkan kehilangan unsur kemanusiaan dalam komunikasi. Umum kita mengetahui, masyarakat sekarang banyak menggunakan teknologi AI untuk membalas pesanan secara otomatis. Hal ini dikatakan demikian karena mereka beranggapan bahwa penggunaan AI telah mempercepatkan proses komunikasi mereka dalam menghantar pesanan. Penggunaan AI dalam membalas pesanan secara otomatis ini juga telah menyebabkan pengurangan nilai empati dan ekspresi emosi. Hal ini dikatakan demikian karena pesanan yang dihantar terlalu umum dan kaku dan tidak menggambarkan perasaan sebenar pengirim. Selain itu, masyarakat juga turut menggunakan deepfake untuk berkomunikasi dengan orang lain. Penggunaan deepfake ini boleh menyebabkan komunikasi tulen terganggu dan kepercayaan antara manusia juga akan terjejas disebabkan individu lain boleh menggunakan deepfake ini untuk menyamar sebagai mereka. Apabila masyarakat terlalu bergantung pada teknologi buatan AI ini dalam komunikasi, keyakinan dalam membina hubungan interpersonal juga akan semakin terkikis. Keburukan yang kedua adalah menyebabkan manipulasi dalam komunikasi dan kandungan. Ini karena scammer boleh menggunakan teknologi ini untuk mengoda maklumat melalui mesej dan panggilan suara. Ini karena mereka boleh menggunakan AI untuk membuat panggilan bagi meminta uang atau maklumat sulit kepada individu yang mudah percaya dengan panggilan tersebut. Contohnya, mereka akan mengambil kesempatan dengan menggunakan AI untuk meminta maklumat sulit seperti maklumat kad bank, maklumat kad pengenalan, dan maklumat tempat tinggal mangsa. Bukan itu saja, penggunaan AI ini digunakan untuk penyebaran berita palsu yang berleluasa di media sosial. Penyebaran maklumat berita palsu boleh mempengaruhi persepsi masyarakat dan mencetuskan ketegangan, terutamanya dalam situasi genting. Contohnya, semasa COVID-19. Keburukan yang ketiga adalah menyebabkan penghakisan identiti budaya tempatan. Masyarakat sekarang, terutamanya golongan muda, akan menggunakan AI untuk mengedit video sehingga berpotensi mendominasi nilai budaya tempatan. Situasi ini semakin membimbangkan apabila golongan remaja lebih mudah terpengaruh dengan budaya asing yang ditampilkan melalui media sosial. Mereka cenderung meniru gaya hidup, bahasa, dan pemakaian cara berkomunikasi yang populer di platform antarabangsa. Akibat daripada itu, remaja cenderung untuk melupakan budaya asal sendiri. Selain itu, remaja juga turut menggunakan AI untuk mengedit video atau gambar agar kelihatan lebih menarik atau sesuai dengan tren yang terkini. Jika
masalah ini tidak dibendung, ramai remaja akan tersasar daripada budaya itu sendiri disebabkan terlalu mengikut budaya barat. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang keburukan AI. Pertama, jurang digital dan ketidakseimbangan akses. AI telah mewujudkan jurang digital yang ketara antara kelompok masyarakat. Di bandar-bandar besar, AI digunakan secara meluas dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun begitu, di kawasan luar bandar atau pedalaman, ramai masih bergelut dengan isu seperti capaian internet yang lemah dan kekurangan peranti digital. Akibatnya, komunikasi antara dua kelompok ini menjadi tidak seimbang. Golongan yang terpinggir sukar mendapatkan akses kepada maklumat semasa, pendidikan, dan peluang ekonomi, sekaligus meningkatkan risiko pengasingan sosial. Seterusnya, ketergantungan melampau terhadap AI. AI boleh menyebabkan ketergantungan melampau terhadap teknologi. Ramai dalam kalangan pelajar dan pekerja kini terlalu bergantung kepada perisian AI, seperti penulisan otomatik dan pembantu maya. Ini memberi kesan kepada kemahiran berpikir secara kritis dan kecakapan berkomunikasi. Apabila tugas-tugas asas diserahkan sepenuhnya kepada mesin, nilai-nilai budaya seperti empati, adab dalam percakapan, serta interaksi sosial secara bersemuka semakin terpinggir. Akhirnya, ia membentuk masyarakat yang kurang bersosial dan kurang yakin berkomunikasi tanpa bantuan teknologi. Akhir sekali, ancaman privasi dan keselamatan maklumat. Kita berdepan dengan ancaman privasi dan keselamatan maklumat. AI secara senyap mengumpul dan menganalisis data pribadi pengguna seperti lokasi, sejarah carian, dan minat individu. Tanpa disedari, maklumat ini boleh disalahguna oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tujuan penipuan atau propaganda politik. Selain itu, teknologi seperti deepfake dan berita palsu juga semakin sukar dibezakan dengan yang sahih, dan ini merosakkan budaya komunikasi yang berasaskan kebenaran dan kejujuran. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih tertutup dan kurang berani untuk berkomunikasi secara terbuka. Seterusnya, saya akan pass presentation ini kepada presenter yang seterusnya. Terima kasih. Hasil daripada tinjauan literatur yang telah dijalankan dapat dirumuskan bahawa teknologi kecerdasan buatan iaitu AI mempunyai hubungan yang rapat dan semakin signifikan dengan bidang komunikasi, di mana AI bukan sahaja mengubah cara manusia berkomunikasi, malah telah membentuk semula struktur sosial dan budaya masyarakat moden. Dan secara keseluruhannya, dapatan telah menunjukkan bahawa AI ini telah mempercepatkan dan memudahkan proses berkomunikasi, menjadikannya lebih pantas, cekap dan mampu merentasi sempadan bahasa dan geografi. Dan penggunaan AI ini menunjukkan bahawa pembinaan budaya baharu yang lebih terbuka, global dan berasaskan teknologi, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Walau bagaimanapun, penggunaan AI secara tidak terkawal turut mendatangkan kesan negatif di mana seperti kehilangan kemanusiaan dalam berkomunikasi, penghakisan budaya tempatan serta pelanggaran privasi, dan terdapat keperluan yang mendesak untuk pendidikan digital dan dasar etika AI agar penggunaannya tidak merugikan nilai-nilai komunikasi dan budaya masyarakat. Oleh itu, teknologi AI perlu difahami dan digunakan secara bertanggungjawab agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya tanpa mengorbankan aspek budaya, kemanusiaan serta etika berkomunikasi. Kesimpulannya, AI merupakan inovasi teknologi yang semakin penting dalam kehidupan moden, khususnya dalam bidang komunikasi. AI bukan sahaja telah mengubah cara maklumat disampaikan dan diterima, tetapi turut memberi kesan mendalam terhadap budaya masyarakat secara langsung dan tidak langsung. AI memberikan pelbagai kebaikan, seperti memperkukuh komunikasi dan memperkaya budaya masyarakat, menjembatani perbezaan bahasa dan norma sosial, sekaligus memperkukuh komunikasi dan pendidikan linguistik. Keburukan AI pula seperti kehilangan unsur kemanusiaan dalam komunikasi, penghakisan identiti budaya tempatan, serta ketidakseimbangan akses dan jurang digital. Oleh hal yang demikian, semua pihak memainkan tanggungjawab penting untuk memastikan bahawa perkembangan teknologi AI seiring dengan penerapan etika penggunaan
dasar pengawalan yang jelas dan pendidikan digital yang menyeluruh kepada masyarakat. Itu sahaja dari kumpulan kami, terima kasih.